السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقول بالله التوفيق. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Demikianlah Allah Ta'ala kata, kami jadikan negeri akhirat itu, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di atas muka bumi dan tidak inginkan kerosakan di atas muka bumi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maksud ayat tadi ataupun yang tersirat di dalamnya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah dalam kesungguhan. Arti kata maknanya kesungguhan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ganjaran akhirat. Ini kelebihan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Itulah dia kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kita kata penuh dengan kebahagiaan. Ya, dalam ayat Allah Ta'ala sebut tentang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada kelebihan dunia ni hanya sementara saja. Allah kata, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Ya? Dan tidaklah mereka itu diberikan sedikit daripada sesuatu daripada dunia ini, ya kan? Mata'ul hayatid dunya, hanya keseronokan hidup di dunia sahaja. Famata'ul hayatid dunya thumma huwa, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya thumma huwa yaumul qiyamah. Kemudian pada hari kiamat tadi mana Allah akan berikan kepada kita ganjaran yang lebih besar. Wa ma 'indallahi khairun, apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu khair, lebih baik. Wa abqa, dan kekal, iaitu syurga, lebih baik daripada dunia dan kekal. Afala ta'qilun, tidakkah mereka itu mau berfikir? Jadi maknanya sebagai melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita panduan dan pedoman dan peringatan, maka kita beramallah dengan amalan soleh, amalan kebaikan, ya, untuk mencapai darjat yang tinggi atau darjat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana darjat kebaikan itu bukan kita dapati dengan hanya angan-angan, kan? Hanya berangan tanpa ada amalan, pelakuan kita ataupun jihad daripada kita. Sebab tu lagi banyak amalan kebaikan yang kita buat, maka lagi banyak pahala yang kita dapat. Sikit-sikit lah, kan? Sebab tu Allah kata, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Ya, barang siapa yang melakukan dosa, dia tak akan dapat melainkan satu saja yang dia buat tadi. Ya, barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan, man amila salihan falahu khairun minha. Dia buat amalan soleh, maka itu lebih baik untuknya. Dalam ayat surah Al-Maidah ayat 160 tu Allah kata apa? Man amila salihan falahu ashru, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, maka dia akan dapat 10 kali kebaikan. Jadi maknanya syurga ni dia ada darajat. Syurga ada darajat, maksudnya ada tingkatan-tingkatan dia, ya kan? Jadi orang yang masuk dalam syurga ni tak sama lah. Ada yang berada di tingkat yang paling bawah, tingkat atas sikit, atas sikit, sampailah tingkat yang ke-100. Itu tingkat syurga yang tertinggi adalah tingkat yang ke-100. Kita dah dengar orang ceramah di syurga ada 7 tingkat. Sikit lah. Kalau 7 tingkat ni sikit lah, okay? Syurga ni ada 100 lapisan yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hamba dia. Jadi maknanya setiap tingkat itu mengikut amalan masing-masing lah, kan? Jadi mana kita ni boleh berusaha dan berdoa, terutamanya berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah letakkan kita di tingkat yang tertinggi, darjat yang tertinggi, kan?
Semua orang nak masuk syurga Al-Firdaus. Tanyalah, kan? Kalau orang Islam beriman, dia nak masuk syurga Al-Firdaus. Tapi takat mana kesungguhan kita tadi? Apa yang telah kita berikan untuk diri kita? Ya kan? Maksudnya, apa yang kita telah lakukan untuk diri kita? Sebab segala amalan salih, amalan kebaikan tadi kita lakukan, manfaat dia kembali pada kita. Allah tak ambil sebarang manfaat. Allah memberi dan dia tidak mengambil manfaat. Kita memberi dan kita mengambil manfaat daripada pemberian kita. Kan kita solat, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita haji dan sebagainya. Kita beri. Tapi kita dapat manfaat balik. Sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Kan? Contohnya kalau kita bersedekah. Kan? Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan rezeki yang melimpah-limpah kepada kita kan. Ini maknanya benda yang mujarabat. Mujarabat ni maksudnya benda yang telah teruji. Kita buat kebaikan. Allah akan balas balik. Allah akan balas dengan dunia lagi. Kadang-kadang kita sedar dengan tak sedar je. Ini selalu kita sebut-sebut kan. Maknanya supaya apa? Supaya kita sentiasa ingat bahawa kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, untuk agama Allah Ta'ala, Allah akan bagi balik pulangan dia. Macam kita main saham. Kita beli saham kan, kita beli, kita masuk melabur kan. Kita melabur RM10. Takkan kita dapat balik RM10? Tentulah kita akan dapat keuntungan yang diperkira tadi kan. Kan syarikat berniaga macam-macam perniagaan. Dia akan bagi kepada kita keuntungan. Kalau rugi lah, tak dapat lah. Tapi kalau untung, biasanya berniaga ni untung lah. Jarang berniaga rugi. Terutamanya orang berniaga air musim Ramadan. Orang berniaga air ni paling rendah risiko dia. Boleh kata tak ada risiko. Ayak mana ada basi. Tak habis ayak dia boleh freezer dah. Besok baru keluar balik. Tambah ayak, tambah freezer ya. Kalau berniaga nasi lemak, esok nak jual nasi lemak yang sama ke? Dia jual esok nasi lemak yang sama, esok orang tak mari dah. Minggu 2 hari lagi orang tak mari dah. Nasi basi, kuih basi. Bulan Ramadan dia kan. Kita pergi beli kuih. Asal kuih ni berlendir inti dah ni. Pulut udang inti berlendir. Nah, hak kemarin dulu, hak kemarin. Tu cerita dia. Jadi kita maknanya memberi, melakukan, kita akan dapat balik dia punya pulangan yang begitu besar. Sebab itu Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Ini bulan Ramadan, ni bulan kita kata orang bermurah hati. Bulan orang bersedekah dengan begitu, maknanya banyak kan. Sebab ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang nak melakukan kebaikan, maka lakukanlah, buatlah. Sebelum kita kata berakhirnya bulan ini, yang mana bila habisnya bulan ni, pintu syurga pun tutup balik lah. Pintu syurga sebulan terbuka. Subhanallahilazim. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Kan? Dan maknanya dikekang syaitan yang duk halang kita, duk kacau kita semua tadi kan, nak buat kebaikan. Mudah je kita nak pergi solat. Rasa mudah je nak bersedekah, rasa mudah je nak buat benda-benda baik ni kan. Tapi bila habis Ramadan, itulah kita nak kena jihad lebih lagi lah. Jihad lebih lagi untuk lawan diri kita. Kan? Nak solat qabliyah ba'diyah pun payah, solat tarawih. Jadi pada bulan ni lah kita nak paksa diri kita. Kan? Jadi kita sembahyang tarawih tak tahu mana pun. Saya baca satu page lah, satu rakaat. Mereka baca sampai 1 juzuk setengah satu rakaat. Bayangkan. Di Jawa Timur sana. Lala ni sekarang ni. 1 juzuk paling kurang 1 rakaat, 1 juzuk setengah 1 rakaat. Malam settle 30 juzuk. Kita bila nak boleh buat, kita pun tak tahu. Benda ni dia tak boleh berangan-angan, dia kena jihad. Ni dia panggil jihad. Kan? Tak larat duduk. Tak larat bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kalau kita berhenti balik tak ada pahala. Tu imam baca panjang, berhenti balik ya. Tapi kalau kita duduk, kita masih lagi dalam solat. Duduk lah. Sekali berasa lengur-lengur lagi, bangkit pula. Hilang. Bangun pula. Dah solat lagi. Nak solat atas kerusi, silakan. Solat atas kerusi, duduk atas kerusi. Tapi pahala separuh lah. Daripada orang yang tidak solat atas kerusi. Solat sunat. Kita buat solat sunat. Jadi ini malam Ramadan. Jangan kita jadikan Ramadan tahun ni macam Ramadan tahun lepas.
Dan Ramadan yang akan datang insya-Allah taala kalau kita jumpa lagi lah. Jangan jadi Ramadan tahun depan seperti Ramadan yang hari ni. Kita kena ada upgrade lah ibadat kita. Jadi itu kita semakin lama dia ke arah kemalasan, ke arah kepayahan. Budak-budak hafiz Quran pun di mana-mana saya tengok solat tarawih tengok Quran. Belajar tahfiz. Sekolah tahfiz 30 juzuk. Tengok Al-Quran. Sembahyang ialah kita kata solat sunat. Memang ada nas daripada Aisyah radhiyallahu anha dibaca Quran dalam solat qiyamul lail, solat tarawih kan. Tapi solat fardu mana ada nas? Mana ada nas solat fardu kita buka Quran sembahyang? Ini bid'ah yang kita buat ni. Sebahagian kita lah, sebagian orang lain lah dia buat. Bid'ah. Kan? Benda-benda kita sedar benda tu bid'ah. Kita ikut sunnah-sunnah bid'ah. Jadi maknanya begitu. Maknanya dia ya ummukum aqra'ukum lil Quran. Jadi imam kamu orang yang dia maknanya paling bacaan dia tu dengan Al-Quran dia paling banyak lah, maksud dia gitu. Jadi kita usaha ikhtiar. Jangan Ramadan tahun ni jadi seperti Ramadan tahun lepas dan kita nak habis dah Ramadan ni pun. Dan Ramadan tahun depan insya-Allah jangan jadi seperti Ramadan tahun ini. Kita kena ada azam, kesungguhan, keinginan. Kalau kita tak ada keinginan dan kesungguhan dan tidak ada doa permintaan kepada Allah Ta'ala, Allah nak bagi ke? Ya, kita tak minta mana Allah nak bagi. Dia kena minta. Dia kena minta. Nak jadi supaya kita boleh semangat untuk beribadat ni kan. Semangat. Ya Allah, tolonglah aku. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Tolonglah aku untuk asal semangat untuk beribadah padamu. Terutamanya di 10 terakhir Ramadan ni. Jadi saya dapat maklumat sebahagian tempat kawan-kawan kita dia buat pukul 4 pagi ke 3 pagi dia baru bangun. Lagi dahsyat ah. Kita mungkin tak mampu. Dia bangun pukul 3 pagi, dia buat sampailah masuk waktu sahur. Solat. Jadi mana itu ada satu anjakan lah kita panggil. Satu anjakan kepada ke arah nak kebaikan tadi. Kita pun tak tahu sama ada besok tu untuk kita ataupun kita takkan jumpa lagi besok, kita pun tak tahulah. Jadi mana masa kita ada itu kita berusaha dan kita berdoa agar Allah Ta'ala beri kepada kita taufik, dorongan untuk kita boleh beribadah kepadanya dengan rasa seronok kan. Tapi susahlah nak rasa seronok ni. Sebab apa? Sebab dia bila nama jihad ni seronok kah? Dah jiwa ni duk meronta-ronta. Alah, lawan jiwa. Alah, lawan. Masa malas lah nak pergi masjid, Allah kena air 2-3 gelas. Jadi gitu. Kita kena, dalam masa kita kena ambil, kita kena lakukan perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk kuat, untuk qiyam tadi. Contohnya, kita tak makan banyak ketika berbuka puasa. Tak makan dengan sampai kita panggil kan, makan, lepas tu sampai kita tak larat nak bangkit solat. Itu di antara faktor perkara yang boleh menghalang kita daripada untuk qiyam tadi. Diriwayatkan bahawa Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bahawa satu hari dia ni kan makan satu makanan sedap. Syaitan bagi makan lagi. Sehingga dia makan malam tu dia tak bangun, tak qiyamul lail. Okey? Maknanya dia kata lepas ni dia tanya kepada, diriwayatkan bahawa dia tanya kepada syaitan dia, apa yang menyebabkan engkau kalahkan aku, maksudnya aku tak boleh nak bangun, tak boleh nak qiyamul lail ni. Dia kata aku bila kau makan aku usyahihi lak, maksudnya aku bagi semangat pada kau, makan lagi sehingga kau makan banyak kan. Malah kata la jaram, lepas ni aku tak makan banyak dah. Iblis kata syaitan la jaram, aku tak akan nasihat orang dah lepas ni. Ya kan? Gitu. Jadi maknanya faktor dia kita tak larat nak solat, tak nak ibadat ni, maknanya di antara dia makanan kita lah. Kita makan dengan jumlah yang maknanya melebihi maknanya had dia. Bila lebih had dia kita rasa tak larat makan. Jadi kita mana kita lakukan perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk qiyam lail. Itulah dia maknanya kita ada beberapa hari lagi dan masa itu teramat singkat kan, dah berlalu dah. Dia dah berlalu dekat 10 malam dah nak habis dah, nak masuk dah. Jadi besok dah masuk hari yang ke 24 Ramadan. Besok 24 Ramadan kan. Jadi malam ni malam 24. Jadi maknanya ada beberapa hari lagi malam ganjil, ada malam yang genap. Jadi jangan tunggu ganjil saja, genap tertinggal tak kita buat semua. Ya kan, insya-Allah taala berdoa kepada Allah
kan? Di antara doa yang Nabi SAW ajar kita untuk kuat beribadat, pendek ya. Yang kita duduk baca lepas sembahyang tu pada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk beribadat padamu. A'inni ala dzikrika, untuk berzikir, mengingatimu dan memperelokkan ibadat terhadapmu. Itulah dia maknanya kan, sedikitlah perkongsian. Dan moga-moga kita dapat lagi lah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah waktu siang ke malam ke kan. Jadi malam tu peluanglah kita untuk beribadah, iaitu salatul tarawih. Kemudian buatlah apa-apa aktiviti ibadat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan saleh kita, ibadah kita, dan diselamatkan kita ataupun dimasukkan kita di kalangan orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka pada setiap hari bulan Ramadan. Setiap hari di malam Ramadan ada orang-orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala bahawa kita termasuk di dalam golongan tersebutlah, insya-Allah. Jadi barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.